Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah dalam video kali ini kita akan bincang soalan UPKK dalam subjek sirah. Okey, bincang contoh-contoh ataupun bentuk-bentuk soalan UPKK dalam subjek sirah. Okey, sebelum tu jemput like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat daripada video ni. Okey, kita teruskan. Soalan dalam subjek sirah ni dia ada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Okey, kita tengok pada bahagian A. Bahagian A ni adalah soalan-soalan dalam bentuk dia ada macam-macam bentuk, sama ada subjektif ataupun objektif, tetapi dia adalah berkaitan dengan perkara-perkara asas yang berkaitan dengan sirah. Okey, kita tengok soalannya. Okey, suaikan pernyataan berikut. Okey, kalau kita tengok soalan ni adalah soalan suaikan ataupun padankan, nanti gunalah pembaris untuk suaikan ataupun untuk padankan tu gunalah pembaris, garis menggunakan pembaris. Ini adalah berkaitan dengan sifat wajib bagi Rasul. Okey, sifat wajib bagi Rasul. Okey, contoh nombor 1, as-sidqu. Apa maksud as-sidqu? Okey, as-sidqu maksudnya benar. Yang kedua, al-amanah. Al-amanah maksudnya jujur. Kemudian at-tabligh. At-tabligh maksudnya menyampaikan. Dan yang keempat ialah al-fatanah. Okey, bijaksana. Okey, ini adalah sifat wajib bagi Rasul. As-sidqu, al-amanah, at-tabligh, al-fatanah. Okey. As-sidqu jujur, amanah, sidqu jujur pula. As-sidqu benar, al-amanah jujur, at-tabligh menyampaikan dan al-fatanah bijaksana. Soalan juga boleh tanya berkaitan dengan sifat mustahil ataupun lawan bagi sifat-sifat ini. Okey, as-sidqu benar. Boleh jadi dia tanya sifat mustahil bagi Rasul. Kalau benar tu lawan dia kazib, dusta. Kemudian amanah, jujur, lawan dia khianat. Kemudian at-tabligh menyampaikan. Dia boleh kalau sifat mustahil dia kitman. Okey, menyembunyikan. Kemudian al-fatanah, bijaksana, lawan dia al-baladah, bodoh. Okey. Ini adalah sifat-sifat wajib bagi Rasul. Okey, soalan seterusnya dalam perkara asas juga bahagian A. Soalan nombor 1 dia tanya siapakah nama Nabi kita? Okey, siapakah nama Nabi kita? So, kita pun tulis jawapannya ialah Muhammad bin Abdullah. Okey, Muhammad bin Abdullah. Kemudian soalan yang kedua, siapakah nama ibu Nabi kita? Nama ibu Nabi kita apa? Aminah binti Wahab. Okey, Aminah binti Wahab. Kemudian soalan yang ketiga, siapakah nama bapa Nabi kita? Okey, nama bapa Nabi kita ialah Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, selesai. Bahagian A, kita tengok soalan-soalan bahagian B. Soalan bahagian B ni ada 10 markah dan dia adalah objektif aneka pilihan yang soalan alif ba jim dal tu. Dia ada soalan, kemudian dia ada pilihan jawapan yang kita perlu pilih jawapan yang paling tepat. Okey, arahan soalan dia bulatkan jawapan yang betul. Soalan nombor 1. Nabi Muhammad berasal daripada bangsa. Nabi Muhammad ni bangsa apa? Arab Quraisy, Arab Musyrikin, Aus ataupun Khazraj. Okey, Nabi Muhammad berasal daripada bangsa Arab Quraisy. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, ketinggian Jabal Nur adalah berapa meter? Okey, ketinggian Jabal Nur adalah 640, 641 meter, 642 meter ataupun 643 meter. Okey, ini ada jawapannya dalam tajuk kerasulan Nabi Muhammad. Okey, di mana tempat Jabal Nur ni, di atas puncak Jabal Nur ada Gua Hira.
dan di situlah tempat Rasulullah menerima wahyu. Yang pertama, soalannya sekarang, berapakah ketinggian Jabal Nur? Okey, ketinggian Jabal Nur adalah 641 meter. Okey, 641 meter. Okey, seterusnya, soalan yang ketiga, Sayyidatina Khadijah melahirkan zuriat Nabi Muhammad seramai berapa orang? Alif 6, Ba 7, Jim 8, Dal 9. Berapa orang yang Sayyidatina Khadijah melahirkan zuriat Nabi Muhammad? Jawapannya ialah 6 orang. Siapa yang 6 orang tu? Siapa anak-anak Sayyidatina Khadijah dengan Nabi Muhammad? Iaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah dan Fatimah. Okey, 2 lelaki dan 4 perempuan. Ada 6 orang. Tapi kita biasanya nyanyi anak-anak Nabi ada 7 orang. 7 orang tu, yang ketujuh tu ialah nama dia Ibrahim, seorang anak lelaki, tetapi ibunya bukan Sayyidatina Khadijah. Ibunya bernama Maryah Al-Qibtiyah. Okay, so Sayyidatina Khadijah melahirkan zuriat Nabi Muhammad seramai 6 orang. Okey, kemudian yang keempat, surah pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ialah Alif surah Al-Muddassir, Ba surah Al-Baqarah, Jim surah Al-Alaq, Dal surah Al-Fatihah. Okey, jawapannya ialah surah Al-Alaq. Okey, kan Rasulullah masa nak menerima wahyu tu, malaikat Jibril turun, kemudian suruh Nabi sebut Iqra. Iqra, bacalah. Tapi Nabi Muhammad cakap, Nabi jawab balik, dia kata, Ma'ana biqari'in, mana aku tahu membaca. Kemudian disuruh lagi oleh malaikat Jibril, bukan disuruh saja, dia suruh, lepas tu dia peluk pula Nabi erat-erat, kemudian dia ajarkan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. So, surah yang pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ialah surah Al-Alaq. Okay, seterusnya nombor 5, isteri Sayyidina Uthman bin Affan bernama Fatimah binti Muhammad, Halimatus Sa'diyah, Aisyah binti Abu Bakar, Ruqayyah binti Muhammad. Seperti mana yang kita tahu, perlu diingat bahawasanya Sayyidina Uthman bin Affan adalah menantu Nabi, menantu Rasulullah, dan dia sebenarnya berkahwin dengan 2 orang anak Rasulullah. Sebab itulah Sayyidina Uthman ni dipanggil, gelaran dia adalah Zunnurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa dia pemilik 2 cahaya? Dia berkahwin dengan 2 orang anak Rasulullah. Yang pertama ialah, sesuai juga untuk soalan ni, isteri Sayyidina Uthman yang bernama Ruqayyah binti Muhammad. Okey, Sayyidina Uthman dia kahwin dengan anak Nabi yang bernama Ruqayyah binti Muhammad, dan kemudiannya apabila Rasulullah pulang daripada perang Badar, kan orang Islam menang, tentera Islam menang dalam perang Badar, dan di sebalik kegembiraan memenangi perang Badar itu, bila Rasulullah pulang ke Madinah, Rasulullah mendapat berita duka, berita sedih bahawasanya anak dia, iaitu isteri kepada Sayyidina Uthman bin Affan, Ruqayyah binti Muhammad ni, meninggal dunia. Dan beberapa ketika selepas Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah pun menawarkan seorang lagi anak baginda, iaitu Ummu Kalsum, untuk menjadi isteri Sayyidina Uthman bin Affan. Itu sebagai, orang kata, info tambahan lah. Tapi untuk soalan ni, nama-nama anak, nama-nama ni, 4 nama ni, yang tepat isteri Sayyidina Uthman bin Affan ialah Dal, Ruqayyah binti Muhammad. Okey, yang keenam,
Bulan terbelah dua merupakan mukjizat Nabi Ibrahim, Yusuf, Isa ataupun Nabi Muhammad. Okey, so dalam sirah UPKK ni kita bercakap ataupun kita menelusuri bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita. So dalam soalan-soalan ni mestilah jawapannya ialah Nabi Muhammad. Bulan terbelah dua tu merupakan salah satu daripada mukjizat Nabi Muhammad. Okey, kisahnya apabila orang musyrikin Quraisy dia minta, wahai Muhammad, tunjukkanlah kepada kami sesuatu supaya kami dapat yakin bahawasanya kamu ni adalah betul-betul utusan Tuhan. Kalau kamu tunjukkan sesuatu perkara yang kamu buat yang luar biasa daripada kebiasaan manusia yang lain, kami akan percaya kepada kamu. Okey, perangai orang-orang kafir ni, dia akan minta dengan Nabi untuk Nabi buat sesuatu. Kalau kamu berjaya belah bulan, aku akan percaya kepada kamu, wahai Muhammad. So Nabi pun mengisyaratkan tangan dia ke arah bulan dan buat isyarat memotong bulan tersebut. Dan bulan tu memang betul-betul terbelah dua. Tetapi apa reaksi orang kafir tadi? Dia tetap tidak menerima Islam, tetapi dia kata Nabi Muhammad menggunakan sihir. Bulan tu tak terbelah pun sebenarnya. Tu mata kita yang dah disihirkan oleh Muhammad. Macam tu pula. Okay? So, bulan terbelah dua merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Okay? Nombor 7. Perang Badar berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Ba, Habsyah, Jim, Taif, Dal, Jabal Nur. Okey, Perang Badar berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Namanya adalah Lembah Badar. Sebab tu perang itu dinamakan, dipanggil Perang Badar. Okey, Perang Badar berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Okey, kalau Habsyah tu mungkin soalan akan berkaitan dengan hijrah kali pertama ke Habsyah dan hijrah kali kedua ke Habsyah. Di mana hijrah kali pertama di Habsyah diketuai oleh Saidina Osman. Dan kemudian hijrah kali kedua ke Habsyah diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Okey, kemudian kalau ke Taif, kalau Taif tu adalah soalan-soalan yang mungkin berkaitan dengan dakwah Nabi ke Taif, yang mana paling famous adalah ketika Rasulullah pergi berdakwah ke Taif, baginda telah dilontar ataupun dilempar dengan batu yang diupah oleh orang-orang Taif. Mereka mengupah kanak-kanak untuk baling batu kepada Nabi sehingga Nabi mendapat kecederaan akibat daripada lontaran batu tersebut. Dan ketika pergi ke Taif ni, Rasulullah ditemani oleh Zaid bin Harisah. Okay, Zaid bin Harisah ni adalah orang yang menemani Rasulullah ke Taif. Zaid bin Harisah juga adalah anak angkat Nabi. Zaid bin Harisah juga adalah seorang hamba kepunyaan Sayyidatina Khadijah pada permulaannya. Zaid bin Harisah juga adalah hamba pertama yang memeluk Islam. Itu berkaitan dengan Zaid. Lepas tu, kalau Jabal Nur kita tahu adalah tempat di mana Rasulullah menerima wahyu, kerana di atas Jabal Nur itu ada Gua Hira dan wahyu pertama diturunkan dekat situ. Okey, so untuk soalan ni, Perang Badar berlaku di kawasan lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Okey, nama dia Lembah Badar. So jawapan dia alif. Okey, kemudian nombor 8, jumlah tentera musyrikin dalam perang Uhud seramai berapa orang? Jangan tertukar dengan jumlah tentera Islam. Tentera musyrikin ni adalah tentera kufar ataupun tentera kafir yang melawan Nabi pada perang Uhud. Ada berapa ramai? 1,000, 2,000, 3,000 ataupun 4,000? Jawapannya ialah Jim, 3,000 orang. Okey, jumlah tentera musyrikin dalam perang Uhud
seramai 3,000 orang. Okey, seterusnya, siapakah yang mencadangkan supaya menggali parit dalam peristiwa Perang Khandaq? Okey, dalam peristiwa Perang Khandaq, Khandaq tu bermaksudnya parit. Ada satu lagi nama dia, Perang Ahzab, iaitu perang tentera-tentera yang bersekutu untuk melawan Nabi. Dia ada dua nama. Perang Khandaq, nama lain dia adalah Perang Ahzab. Dalam Perang Khandaq tu, Nabi memilih untuk bertahan di dalam Madinah. Kemudian hasil daripada perbincangan dengan para sahabat, maka ada seorang sahabat yang mencadangkan supaya menggali parit di kawasan sekitar Madinah supaya menjadi benteng daripada kemasukan musuh secara mudah ke dalam Madinah. Siapa yang bagi cadangan itu? Okey, alif Khalid bin Al-Walid, ba Saidina Abu Bakar, jim Saidina Umar, dal Salman Al-Farisi. Okey, yang mencadangkan supaya menggali parit dalam peristiwa Perang Khandaq ialah Salman Al-Farisi. Okey. Kemudian nombor 10. Soalan nombor 10. Kabilah Bani Bakar telah mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah, kaum Ansar, kaum Muhajirin dan dal masyarakat jahiliah. Okey, kabilah Bani Bakar telah mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Okey, ini adalah dalam peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Okey, bila dalam perjanjian Hudaibiyah tu mana-mana kabilah bebas untuk mengikat perjanjian dengan sesiapa, sama ada nak mengikat perjanjian dengan Rasulullah ataupun umat Islam Madinah, ataupun nak ikat perjanjian dengan musyrikin Mekah. So, Bani Bakar ni antara salah satu puak yang mengikat perjanjian dengan musyrikin Mekah. Okey. So, kita tengok pula pada bahagian C. Bahagian C ni dia ada 30 markah dan bentuk soalan dia adalah objektif pelbagai bentuk. Maksudnya, soalan-soalan tu akan diberi pilihan jawapan untuk kita jawab. Tapi perlu diingat, baca betul-betul. Okey, baca betul-betul. Teliti betul-betul adakah jawapan yang dipilih walaupun senang untuk dijawab, adakah jawapan yang dipilih itu benar-benar tepat. Okey, so kita akan tengok bentuk-bentuk soalannya. Okey. Nah, bentuk soalan yang pertama ni, tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Okey, tulis betul atau salah. So, kalau dia suruh tulis, kita pun tulislah betul atau salah. Jangan jawab dengan tanda right ataupun tanda pangkah. Kemungkinan boleh salah semua kalau awak jawab macam tu sebab mungkin pemeriksa akan anggap calon ini tidak memahami kehendak soalan. Okey, tulis betul atau salah pada pernyataan di bawah. Soalan pertama, anak-anak Nabi Muhammad dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Kita dah bincangkan benda ni dalam soalan yang kat depan-depan tadi tu. Okey, anak-anak Nabi Muhammad dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Sebab anak Nabi yang bernama Ibrahim dilahirkan oleh Maryah Al-Qibtiyah, bukannya dilahirkan oleh Khadijah. Maksudnya, Sayyidatina Khadijah melahirkan 6 orang anak, kemudian Maryah melahirkan seorang anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, soalan yang kedua, Nabi Muhammad dilahirkan pada 13 Rabiul Awal. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Nabi Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, bukan 13. Okey, seterusnya. Nombor 3, cucu Rasulullah berjumlah 14 orang. Cucu Rasulullah ataupun cucu Nabi Muhammad berjumlah 14 orang. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Apa jumlah yang sebenar? Cucu Rasulullah berjumlah 9 orang. Iaitu hasil daripada perkahwinan Zainab dan Abul As melahirkan 2 orang cucu Nabi yang bernama Ali dan Umamah.
Kemudian perkahwinan antara Ruqayyah binti Muhammad dan Saidina Uthman bin Affan melahirkan seorang anak yang bernama Abdullah. Kemudian perkahwinan anak Rasulullah yang bernama Fatimah berkahwin dengan Saidina Ali, melahirkan 6 orang anak, iaitu Hasan, Husin, Muhsin, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Okey, ada 6 orang. So, Zainab ada 2, Ruqayyah ada 1, Fatimah ada 6. 2 campur 1, 3 campur 6, jadi 9 orang semuanya cucu Nabi. Okey, soalan yang keempat. Nabi Muhammad menerima wahyu ketika berumur 38 tahun. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Sebab Nabi menerima wahyu yang pertama tu ketika berumur 40 tahun. Okey, soalan yang kelima. Al-Muddassir bermaksud wahai orang-orang yang berselimut. Betul atau salah? Ya ayyuhal muddassir. Okey, wahai orang yang berselimut. Betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Surah Al-Muddassir ni adalah wahyu yang kedua yang diterima oleh Rasulullah. Selepas daripada peristiwa wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, Rasulullah kan balik dalam keadaan rasa takut dan Rasulullah berasa macam menggigil. Kemudian Rasulullah diselimutkan. So, akibat daripada terkejut dengan peristiwa wahyu yang pertama tu, Rasulullah alami demam, dan biasalah orang demam ni akan berselubung, berselimut dan sebagainya. Kemudian turunlah surah Al-Muddassir untuk memberitahu Nabi supaya wahai orang yang berselimut, bangunlah dan sebarkanlah agama Allah ni. Okey. So, Al-Muddassir bermaksud wahai orang yang berselimut tu adalah penyataan yang betul. Okey, selesai soalan betul atau salah. Seterusnya, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, soalan macam ni biasanya dia akan bagi cukup-cukup 5 pilihan jawapan ataupun dia akan lebihkan 1 untuk mengelirukan awak semua. Okey, macam soalan ni, pilihan jawapan yang dia bagi adalah ke Syam, Al-Amin, Madinah, Maisarah, 25 tahun dan Abu Talib. Okey. Soalan 1, Nabi mendapat gelaran tempat kosong kerana sifat baginda yang amanah. So, soalan ni dia nak apakah gelaran Nabi Muhammad. So, Nabi Muhammad mendapat gelaran Al-Amin kerana sifat baginda yang amanah. Okey. So, kita dalam nak pilih tu ada banyak cara lah. Kadang-kadang kita boleh tengok kalau betul tak ayat tu dengan jawapan yang kita pilih. Contohnya kalau kita pilih jawapan nombor 1 ni ke Syam. Baca balik soalan dia. Nabi Muhammad mendapat gelaran ke Syam kerana sifat baginda yang amanah. Ke Syam dengan gelaran. So, macam tak tepat lah. So, pilihlah jawapan yang lain. Baca lagi jawapan-jawapan yang lain. Dan bila kita dah masukkan jawapan, baca lagi sekali supaya ayat tu adalah ayat yang sempurna. Okay, kalau memang dah tahu ataupun dah hafal gelaran Nabi Muhammad tu Al-Amin, tak ada masalah lah. Cuma kalau cerita kat sini, kalau awak confused, so baca balik, semak balik jawapan yang awak dah tulis. Okay. Nombor 2, Nabi Muhammad mula berniaga ketika remaja. Mula berniaga tempat kosong ketika remaja. Jawapan yang paling sesuai kat sini, Nabi Muhammad mula berniaga ke Syam ketika remaja. Okay, seterusnya soalan yang ketiga, ketika berumur, Nabi Muhammad telah menjadi ketua rombongan untuk berniaga ke Syam. Ketika berumur. So, kalau dalam pilihan jawapan tu, umur dia tu 1 je. 25 tahun tu je. So, masukkan kat situ. Okay, ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad telah menjadi ketua rombongan untuk berniaga ke Syam. Soalan yang keempat, apabila baginda berumur 12 tahun. Sepatutnya yang ni soalan yang nombor 3, tak apalah.
Okey, kita pergi 25 tahun dulu, baru kita turun balik ke umur 12. Nabi Muhammad. Apabila baginda berumur 12 tahun, baginda mengikut untuk berniaga ke negeri Syam. Baginda ikut siapa? Mesti jawapan ni nama orang. Okey. Dalam nama orang tu ada dua, Abu Talib ataupun Maisarah. So jawapan kat sini ialah Abu Talib. Okey, apabila baginda berumur 12 tahun, baginda mengikut Abu Talib untuk berniaga ke negeri Syam. Okay, soalan yang kelima, ketika baginda menjadi ketua rombongan ke Syam, baginda turut ditemani oleh Maisarah. Okey, soalan nombor 5 ni, apabila Rasulullah menjadi ketua rombongan ke Syam, membawa barang-barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Masa ni Rasulullah belum kahwinlah dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian Sayyidatina Khadijah ni dia mengirimkan orang suruhan dia iaitu Maisarah untuk menemani dan berniaga bersama dengan Nabi. Perlu diingat Maisarah dekat sini nama dia macam perempuan tapi dia adalah seorang lelaki dan nama dia adalah Maisarah. Okey, orang suruhan ataupun pekerja Sayyidatina Khadijah ketika itu yang diminta untuk membantu Rasulullah membawa barang dagangan dan menjualkannya di Syam. Okey. Seterusnya. Okey, soalan seterusnya arahan dia adalah garis jawapan yang betul. Gariskan jawapan yang betul. Untuk soalan gariskan, tolonglah garis guna pembaris dan garis di bawah jawapan yang awak pilih. Bukan di tengah, bukan di atas, bukan tunjuk-tunjuk guna anak panah ke, bukan. Gariskan betul-betul di bawah jawapan yang awak pilih. Okey, kita tengok soalan 1. Wahyu itu ialah kalam Allah ataupun kalam manusia yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Okey, wahyu tu apa? Kalam Allah ataupun kalam manusia? Wahyu tu dari Allah dan mestilah kalam Allah. Okey, gariskan di bawah perkataan kalam Allah. Wahyu itu ialah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Okey, nombor 2, tugas malaikat Jibril ialah memberi rezeki atau menyampaikan wahyu. Apakah tugas malaikat Jibril? Memberi rezeki atau menyampaikan wahyu? Jawapannya ialah menyampaikan wahyu. Okey, gariskan di bawah perkataan menyampaikan wahyu. Okey, nombor 3, Zaid bin Harisah merupakan seorang hamba atau orang biasa milik Khadijah. Zaid bin Harisah merupakan seorang hamba, okey, milik Sayyidatina Khadijah. Okey, kan tadi kita dah cerita tentang Zaid bin Harisah, dia asalnya seorang hamba. Kemudian diambil oleh Rasulullah menjadi anak angkat Rasulullah. Bukan. Dia hamba pertama yang memeluk Islam. Maksudnya Rasulullah menerima wahyu dan mengajarkan Islam kepada umat dia, orang-orang yang terdekat dengan dia, dan yang memeluk Islam yang pertama ialah Sayyidatina Khadijah. Kemudian ada Sayyidina Ali sebagai kanak-kanak pertama yang memeluk Islam, ada Sayyidina Abu Bakar, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam, dan Zaid bin Harisah ni adalah hamba pertama yang memeluk Islam. Sebab dia asalnya seorang hamba kepada Sayyidatina Khadijah. Okey, nombor 4, Khadijah adalah manusia pertama ataupun kedua yang solat di belakang Nabi Muhammad. Jawapannya ialah Khadijah adalah manusia pertama yang solat di belakang Nabi Muhammad. Okey, dia isteri Nabi. Sudah semestinya apa-apa yang berlaku dalam hidup Nabi, Nabi akan cerita kepada Sayyidatina Khadijah, ataupun kalau benda tu berbentuk perbuatan seperti solat, maka Khadijah manusia pertamalah yang solat di belakang Nabi. Sebab Sayyidatina Khadijah ni adalah orang yang sentiasa setia dengan Rasulullah. Ketika jatuh bangunnya Rasulullah ni, Rasulullah senang ke, Rasulullah susah ke, Khadijah lah yang ada di samping Rasulullah. Okey, nombor 5, jumlah tentera Islam yang terlibat dalam perang Badar 313 ataupun 1000 orang.
Okey, jumlah tentera Islam yang terlibat dalam perang Badar ialah 313 orang. Okey, gariskan di bawah nombor 313. Okey, ingat sekali lagi kalau soalan macam ni gunalah pembaris bagi supaya kita punya jawapan tu orang kata kemas. Okey, memudahkan pemeriksa nanti nak tanda kertas awak. Okey, kita tengok contoh soalan yang lain pula. Okey, sesuaikan pernyataan berikut. Okey, dia bagi sebelahnya ada 5 soalan. Kemudian perkara yang perlu disesuaikan adalah 2 sahaja. Kat sini kita nak tengok nama-nama yang di sebelah kanan. Okey. Yang mana satu kaitan dia? Anak Nabi Muhammad ataupun menantu Nabi Muhammad. Okey, kalau first Saidina Ali. Okey, nombor 1 tu Saidina Ali. Saidina Ali ni siapa? Anak Nabi ke menantu Nabi? Okey, Saidina Ali adalah menantu Nabi Muhammad. Okey, sebab Saidina Ali berkahwin dengan Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Fatimah tu anak Nabi dan berkahwin dengan Saidina Ali, maka Saidina Ali menjadi menantu Nabi lah. Okey, kemudian yang kedua Ibrahim. Ibrahim ni adalah anak kepada Nabi Muhammad. Okey, anak Nabi Muhammad yang hasil perkongsian hidup ataupun hasil perkahwinan antara Rasulullah dan Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang anak yang bernama Ibrahim. Okey, kemudian soalan yang ketiga Uthman. Okey, Saidina Uthman bin Affan lah ni. Okey, Saidina Uthman ni adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saidina Uthman ni adalah sahabat dan juga menantu Nabi Muhammad yang berkahwin dengan Ruqayyah binti Muhammad, dan kemudian selepas Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah menawarkan kepada Saidina Uthman untuk berkahwin dengan seorang lagi anak dia yang bernama Ummu Kalsum. Okey, disebabkan itu Uthman ni digelar nama dia sebagai Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, kerana pernah berkahwin dengan 2 orang anak Nabi. Dia kahwin dengan 2 orang anak Nabi kot. Anak Nabi. Kan? Sebab tu dia dipanggil dengan Zunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya. Nabi percaya dekat dia sehingga kan Nabi bagi 2 orang anak dia, dan Uthman ni adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nombor 4 Abdullah. Okey, Abdullah ni memang banyaklah nama kan. Banyak nama ayah Nabi pun Abdullah. Nama anak Saidina Umar pun ada Abdullah. Kalau kat sini dia cerita tentang anak ataupun menantu Nabi. So Abdullah dalam soalan ni adalah Abdullah anak Nabi Muhammad. Okey. Dan yang kelima Al-Qasim. Al-Qasim juga adalah anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kat sini kita ada 3 anak Nabi, Ibrahim, Abdullah, Al-Qasim, dan ada 2 menantu Nabi, Ali dan Uthman. Okey. Seterusnya, okey, ini bentuk soalan yang seterusnya. Kita tengok dia punya arahan soalan. Okey. Setiap soalan tu awak perlu baca dulu arahan soalan dia supaya kita tak salah jawab. Okey, yang ini tandakan right pada pernyataan yang benar dan pangkah pada pernyataan yang tidak benar. Soalan ni right, pangkah pula. Tadi betul, tulis betul atau salah. Yang ini tanda. Okey, tanda right ataupun tanda pangkah. Okey, nombor 1. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Betul atau salah? Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada 7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah. Okey, jawapannya ialah salah. So, apa yang betul? Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah ataupun lebih tepat lagi pada bulan Zulqa'edah, tahun ke-6 Hijrah. Okey, soalan yang kedua, Abdullah bin Jabar telah membunuh Khalid bin Al-Walid dalam perang Uhud.
Betul atau salah? Abdullah bin Jabar telah membunuh Khalid bin Al-Walid dalam perang Uhud. Betul atau salah? Jawapannya ialah salah. Terbalik sebenarnya. Khalid bin Al-Walid yang membunuh Abdullah bin Jabar. Ketika perang Uhud ni, Khalid bin Al-Walid ni masih belum memeluk Islam dan dia jadi ketua tentera berkuda, tentera musyrikin Mekah. Kemudian dialah yang mengepung Abdullah bin Jabar yang ketika itu berada di atas bukit pemanah tu dan membunuh Abdullah bin Jabar, seorang ketua pemanah tentera Islam ketika perang Uhud. So penyataan ni dia terbalik, bukan Abdullah bin Jabar yang membunuh Khalid, tapi Khalid bin Al-Walid yang membunuh Abdullah bin Jabar. So pernyataan ni adalah salah, kita tanda dengan tanda pangkah lah. Okey, soalan yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sebanyak 17 kali semasa Rasulullah sedang sakit. Betul ke salah? Ini dalam peristiwa ataupun dalam tajuk kewafatan Rasulullah. Kan ketika Rasulullah sakit, Rasulullah tidak mampu untuk pergi ke masjid pada ketika itu dan sahabat-sahabat pun semakin bertanyalah. Dia orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, cubalah tanya kepada Rasulullah siapakah yang layak untuk menggantikan tempat Rasulullah sebagai imam di dalam solat kami di dalam Masjid Nabawi. Kemudian bila Sayyidatina Aisyah masuk berjumpa dengan Nabi dan bertanyakan hal tersebut, maka Rasulullah jawab, suruhlah Abu Bakar yang mengimamkan kalian semua. Okay, so Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam sebanyak 17 kali semasa Rasulullah sedang sakit. Adakah pernyataan ini betul atau salah? Jawapannya ialah betul. Okay, kita tanda dengan tanda right. Okay, soalan nombor 4. Mengasihi anak yatim amalan mulia di sisi agama Islam. Betul atau salah? Jawapannya betul, sebab Nabi, ini adalah sifat kepribadian Nabi, yang mana Nabi sangat kasih kepada anak yatim. So, kalau mengasihi anak yatim, amalan mulia di sisi agama Islam, jawapannya betul lah. Ayat ni pun ayat yang positif, ayat yang baik. Mengasihi anak yatim. Okay? Okey, nombor 5. Fatimah berasa gembira melihat keadaan ayahnya yang sedang tenat. Okey, ini adalah dalam tajuk peristiwa kewafatan Rasulullah. Fatimah tu Fatimah anak Nabi lah. Fatimah berasa gembira melihat keadaan ayahandanya yang sedang tenat. Bila seorang ayah sedang sakit tenat, seorang anak tu perlu berasa gembira ke? Mestilah rasa sedih. So, pernyataan ni adalah salah. So, kita tanda dengan tanda pangkah. Okey. Selesai soalan. Tandakan right ataupun tanda pangkah. Okey, kemudian ada soalan seterusnya. Bentuk soalannya adalah berbentuk isi tempat kosong. Yang kalau yang tadi isi tempat kosong tu dibagi nombor 111 sampai 5. Yang ini, saya lupa letakkan nombor kat sini. Ini dalam bentuk satu perenggan cerita ataupun satu petikan. Okey. Sama juga dia mungkin akan bagi cukup-cukup 5 soalan dan 5 pilihan jawapan, ataupun dia akan lebihkan satu untuk mengelirukan awak. Okey, kat sini dia ada 6 pilihan jawapan tetapi tempat kosongnya ada 5 sahaja. Antara pilihan-pilihan jawapan yang ada ialah Malik, bulan, berulang, Jibril, menyampaikan dan takut. Okey, ini adalah kisah di mana Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Okey, Nabi Muhammad telah tempat kosong tempat kosong tu, lepas tempat kosong tu alik ke Gua Hira. So bila alik, jawapan yang paling tepat kat sini yang kita boleh letak ialah berulang. Nabi Muhammad telah berulang alik ke Gua Hira selama 6 apa? 6 alik, 6 Jibril, 6 menyampaikan, 6 takut ataupun 6 bulan. Okey, so kat sini jawapannya yang ada adalah bulan. Kalau pilihan jawapan dia tulis hari, mungkin kita akan confuse bulan ke hari. Tapi kat sini jawapannya ialah bulan sahaja. Okay, Nabi Muhammad telah berulang alik ke Gua Hira selama 6 bulan.
Suatu hari berlakulah peristiwa kepada baginda. Malaikat telah datang, malaikat tempat kosong telah datang bertemu baginda. Malaikat apa kat sini? So yang ni mungkin kita boleh kata confuse lah. Sebab ada dua nama malaikat iaitu Malik dan Jibril. Tetapi dalam peristiwa wahyu yang pertama, malaikat Malik tidak terlibat. Yang terlibat adalah malaikat Jibril. So jawapan kat sini ialah Jibril. Malaikat Jibril telah datang bertemu dengan baginda. Baginda berasa sangat, rasa dalam pilihan jawapan tu ada takut je. So kita letak baginda berasa sangat takut dan terkejut ketika Jibril datang jumpa dengan Rasulullah tu. Tujuan kedatangan malaikat Jibril adalah untuk apa? Tempat kosong, wahyu kepada baginda. Untuk menyampaikan wahyu kepada baginda. Okey, macam biasa selepas jawab, baca sekali lagi. Adakah pilihan jawapan kita tu betul? Okey, Nabi Muhammad telah berulang-alik ke Gua Hira selama 6 bulan. Suatu hari berlakulah peristiwa kepada baginda. Malaikat Jibril telah datang bertemu baginda. Baginda berasa sangat takut dan terkejut. Tujuan kedatangan malaikat Jibril adalah untuk menyampaikan wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, itulah cerita dia. So selesai kita jawab soalan isi tempat kosong. Okey, seterusnya kita tengok bahagian D. Bahagian D dalam subjek sirah ada 20 markah. Dan bahagian D ni soalan dia adalah berbentuk soalan subjektif yang tak ada bantuan jawapan untuk awak. Awak akan boleh jawab sekiranya awak hafal cerita-cerita dalam kisah sirah yang kita dah belajar daripada tahun 3 sampai tahun 5 tu. Okey, jom kita tengok contoh-contoh soalan dia. Okey, jawab soalan-soalan di bawah ataupun arahan dia ialah dia akan suruh jawab semua soalan yang telah diberikan. Okey. Sebab dalam dia tak ada pilihan soalan yang perlu dijawab, semua soalan perlu dijawab. Okey. So, soalan yang pertama, soalan 1, tuliskan 2 nama cucu Rasulullah hasil perkahwinan Fatimah dan Ali. Okay, hasil perkahwinan Fatimah dan Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Mereka ni, hasil perkahwinan mereka dapat zuriat seramai 6 orang. Tapi soalan ni minta 2 sahaja. So, kita tulislah Hasan, Husin. Ataupun awak nak tulis yang lain. Sama ada Muhsin, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Juga nama-nama anak Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali. Kemudian soalan yang kedua, senaraikan 2 akhlak Sayyidatina Khadijah. Akhlak Sayyidatina Khadijah ni banyaklah, ya kan? Yang baik-baik tu semua ada dalam diri Sayyidatina Khadijah lah. Okay, so pilihan kita kat sini ialah isteri yang sangat baik. Yang kedua, jujur dan tabah. Ataupun awak nak tulis seorang yang dermawan. Kan kita tahu Sayyidatina Khadijah ni orang yang banyak orang yang kaya ketika itu, sehingga kan Rasulullah sendiri pun bekerja dengan dia, bawa barang-barang dia untuk diniagakan ke negeri Syam. So, bolehlah kalau nak letakkan Sayyidatina Khadijah ni sebagai orang yang pemurah. Sebabnya dia pemurah, dia seorang penderma, kerana dia membelanjakan seluruh harta dia untuk Rasulullah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan Islam. Okey, isteri yang sangat baik, jujur dan tabah. Apa lagi tadi? Pemurah, penderma, setia. Okey, Nabi susah ke Nabi senang ke, dia memang setia sentiasa di sisi Rasulullah. Apa-apa jelah 2 akhlak Sayyidatina Khadijah. Okey, kemudian yang ketiga, senaraikan 4 orang terawal yang memeluk Islam. Senaraikan 4 orang terawal yang memeluk Islam. Okey, siapa yang kita boleh senaraikan kat sini? Antaranya ialah Khadijah binti Khuwailid, wanita pertama yang memeluk Islam, Ali bin Abi Talib, kanak-kanak pertama yang memeluk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, lelaki dewasa pertama yang memeluk Islam, dan Zaid bin Harithah,
iaitu hamba pertama yang memeluk Islam. Okey? Orang yang terawal memeluk Islam. Antaranya adalah 4 orang ni. Okey, kemudian soalan seterusnya, nombor 4. Senaraikan 2 tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasulullah. 2 tujuan Allah mengurniakan mukjizat kepada Rasulullah. Ataupun kenapa apakah tujuan Allah kurniakan mukjizat kepada Rasul-Rasul ataupun kepada Rasulullah. Dan Nabi dan Rasul yang lain pun ada mukjizat dia juga. Kenapa? Apakah tujuan? Yang pertama, membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Allah bagi mukjizat tu untuk membuktikan kerasulan seorang Rasul itu. Okay, nak membuktikan kerasulan. Kemudian yang kedua, menguatkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Yang keduanya, sebab mukjizat tu diberi kepada Nabi-Nabi dan Rasul adalah untuk menguatkan ajaran yang dibawa oleh Rasul tersebut. Contohnya, macam Rasulullah, dia membawa ajaran Islam, kemudian mukjizat yang diberi kepada Rasulullah adalah Al-Quran. So, Al-Quran tu menjadi panduan. Okay? Itu berkaitan dengan soalan nombor 5 pula. Okay, soalan nombor 5 tu, dia kata senaraikan 2 kelebihan Al-Quran. So, apa yang kita boleh tulis kat sini, antara kelebihan Al-Quran ialah sesuai pada setiap masa dan tempat. Okay? Antara kelebihan Al-Quran ialah dia sesuai pada setiap masa dan tempat. Tak kisahlah masa tu dahulu ke, zaman Nabi dulu ke, zaman sekarang ke, akan datang ke. Okay, dia memang sesuai. Apa yang terkandung dalam Al-Quran tu sesuai di setiap zaman. Hukum hakamnya, apa semua tu, semuanya sesuai pada setiap masa dan zaman. Okey. Antara kelebihan yang lain ialah terpelihara hingga hari kiamat. Tu kelebihan Al-Quran. Al-Quran ni tak akan diselewengkan, tak boleh diselewengkan, tak boleh ditukar surah-surah dia, tak boleh ditukar walaupun satu ayat dia. Kerana apa? Allah dah janji Al-Quran ni akan terpelihara hingga hari kiamat. Okey. Antara kelebihan Al-Quran yang lain adalah Al-Quran ni sebagai panduan hidup manusia, ataupun awak boleh tulis menjadi syifa ataupun penyembuh penyakit. Okay? Macam-macam lah. Membaca satu ayat, satu huruf Al-Quran akan mendapat 10 kali ganda pahala. Okay? Macam-macam lah boleh tulis tentang kelebihan Al-Quran. Okay, nombor 6, tuliskan 2 faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Okay, faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Apa yang kita boleh tulis kat sini ialah, okay, yang pertama, strategi yang bijak dan teliti daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kita boleh tulis kat sini, ramai pembesar dan panglima Quraisy yang memeluk Islam. Okay, ini adalah 2 faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Ataupun kita boleh juga tulis kekuatan akidah yang disemai oleh Rasulullah membuahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun awak nak tulis ukhuwah Islamiah yang kuat menyebabkan semua strategi yang dirancang dapat disempurnakan. Ataupun awak nak jawab kematian sebahagian pembesar Mekah sebelum pembukaan Kota Mekah seperti Abu Jahal juga menyebabkan faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Okey? Pilihlah yang mana-mana, ataupun kalau buka buku teks tu ada lagi saya rasa. Tapi soalan ni dia pilih tuliskan 2 faktor kejayaan pembukaan Kota Mekah. Yang paling senang saya kira strategi yang bijak dan teliti oleh Rasulullah, kemudian ramai pembesar dan panglima Quraisy yang memeluk Islam. So bila ramai pembesar dan panglima daripada tentera Quraisy tu dah peluk Islam, orang lain pun akan menerima Islam lah, dan lebih mudahlah urusan pembukaan Kota Mekah tu berjalan. Okey, sebab tak ada yang nak lawan Nabi dah masa tu. Bila seorang pembesar ataupun panglima perang
tentera mereka pun dah memeluk Islam, maka orang yang bawah-bawah tentera biasa ataupun rakyat biasa ni mesti akan ikut pembesar dan panglima Quraisy tu memeluk Islam sekali. So itu antara faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Okey, baiklah, sekian sahaja untuk bincang soalan UPKK untuk kali ini. Kita dah berbincang tentang subjek sirah. Kita dah tengok contoh-contoh soalan dia. Okey, semoga video ini dapat membantu untuk mengulang kaji pelajaran di samping kita menjawab soalan dan kita ulang kaji sikit-sikit apa yang berkaitan dengan soalan-soalan tersebut. Okey, sekali lagi jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat manfaat. Dan bila subscribe tu awak boleh, bila saya upload je video baru tentang bincang soalan ke ataupun apa-apa video daripada channel ni, awak boleh tahu infonya lah. Okey. Dan terima kasih setia dan tengok sampai habis video ni. Semoga dapat membantu awak semua ulang kaji pelajaran untuk UPKK. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.